Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Sad. Surah Sad, surah yang ke-38. Surah Sad, surah 38, juzuk yang ke-23. Sambungan kisah kita iaitu bermula ayat 45. Ayat 45 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 995. Ayat kita ini daripada 45 sampai 48. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini 6 orang nabi. 6 orang nabi Rasul dengan pelbagai dimensi cerita. Dalam 6 orang ini, 4 dia daripada keturunan yang sama, iaitu Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub dan Ismail. Anak-anak dia berlaku tu. Tapi kenapa cara susunan ayat ni berbeza, kita akan rungkaikan nanti insya-Allah di dalam perbincangan kita ni. Di kita ni kita akan ceritakan tentang susunan ayat, munasabatul ayat, supaya kita boleh tadabbur dengan lebih teliti tentang isi kandungan Al-Quran mukjizat yang sangat besar ini. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat yang kita nak huraikan ini. Ayat 45. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Wadhkur ibadana. Ibadana, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan wadhkur, dan ingatkanlah peristiwa ibadana, beberapa orang hamba-hamba kami. Siapa dia hamba kami itu? Ibrahim, ini datuk ayah yang pertama dalam keturunan ini, dan anaknya Nabi Ishak, wa Yaqub serta Nabi Yaqub. Dia berhenti setakat tu je.
Lepas pada Yakub ada lagi siapa? Selepas pada Yakub siapa? Yusuf. Kena ingatlah, pelajar-pelajar kena ingat fakta-fakta ni, kita kena tahu. Lepas pada Yakub, anak dia Yusuf. Lepas pada Yusuf, jadi kita ambil susunan ni mana daripada ba'duhum min ba'd, keturunan yang satu. Allah Subhanahu wa taala minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingati Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Siapa mereka? Ulil aidi wal absar, yang mempunyai kekuatan dalam melaksanakan taat setianya kepada Allah, menjalankan tugas-tugasnya yang begitu besar, wal absar, dan pandangan yang mendalam memahami agamanya. Ini kita ni kena ada dua, pendakwah ni kena ada dua perkara ini besar. Ulil aidi, kuat untuk menjalankan tugas. Yang kedua al absar. Apa dia absar? Ilmu, hikmah, ma'rifah tentang tugas yang kita nak jalankan. Ada orang kuat tapi ilmu tak mantap. Dia rempuh habis segala benda. Benda haram dikata halal, yang halal kata haram, yang haram kata harus, sebab tidak ada absar, tidak ada ilmu. Maka dalam ayat ini Allah nak supaya kita belajar daripada tiga orang nabi ni apa sifat mereka. Apa dia sifat mereka? Ulil aidi, ay ashabul quwwah. Mana tak kuatnya Nabi Ibrahim AS, daripada awal lagi duk berlawan dengan pembuat berhala, berlawan dengan ahli syirik kaum dia. Tokeh berhala tu ayah dia, jangan main-main, bukan orang lain. Tapi Ibrahim punya kekuatan jiwa yang kental, jiwa yang mantap, dia sanggup berdepan. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim seorang dia tu dianggap ummah, mana orang yang kuat. Jadi Allah Ta'ala puji tiga beranak ni, ayah, anak, cucu. Apa dia? Ashabul quwwah, mempunyai kekuatan dalam apa? Dalam menjalankan tugas dakwah, dan juga mempunyai pandangan yang jelas dalam apa? Di dalam gerak kerja yang mereka lakukan itu. Kalau tidak, dia panggil tak jadi. Macam mana orang yang hebat macam ni, bagaimana orang yang kuat tapi tak ada ilmu, maka dia akan rempuh, tak tentu pasal. Jadi kita nak apa? Nak kuat di dalam pengetahuan, mantap dalam ilmu. Kerana itu para pelajar yang nak menjadi pendakwah, lengkapkan diri dengan ilmu dulu. Sebagaimana dikatakan daripada asar daripada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tasud. Tafaqahu, mana belajar dulu, faham agama dulu sebelum kamu jadi ketua, jadi pemimpin, jadi membawa, jadi pendakwah, nak mengajak orang. Kalau tidak, kita banyak rusak daripada yang tak rusak. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebahagian daripada pendakwah yang semangat-semangat saja ni, kerja dia pukul sana pukul sini, hentam sana hentam sini. Tapi kalau kita tengok kepada apa yang mereka buat, sebenarnya tidak tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan perbuatan ini perbuatan yang merugikan. Baik, cuba tengok nota di bawah. 1532. Mulai ayat ini diceritakan pula dari hal nabi-nabi yang lain. Kita dah selesai dah berapa nabi dah? Daud, anaknya Sulaiman, lagi Ayub. 3 orang nabi sudah kita lalu. Tapi dalam ayat ini pendek.
Kenapa Allah sebut 6 orang Nabi? Dalam 4 ayat ini 6 orang Nabi disebut. Yang lain-lain seorang-seorang, maka dipanggil sard. Disebut untuk menyatakan sifat mereka saja. Dia tak sebut lagi dia berlawan dengan siapa, dia kelahi dengan siapa, dia bertembur dengan kumpulan mana. Allah tak sebut dalam ayat ini, tapi dia sebut sifat mereka. Inilah ciri-ciri yang mesti dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja dakwah dia, dan juga yang patut dicontohi oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gerak kerja dakwah. Bila kita nak buat kerja dakwah, maka inilah tugas yang patut kita lihat. Yang patut kita lihat. Tengok ayat 46. Ayat 46, Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar. Sesungguhnya kami telah jadikan mereka, nabi-nabi tadi, suci, bersih, dengan sebab satu sifat mereka yang jilah murni. Sedap terjemahan orang lama ni. Jilah murni, mana suci murni, iaitulah sifat zikraddar, sentiasa memperingati negeri akhirat. Tengok dalam ayat ini berbeza. Daud, Sulaiman, Ayub, ni'mal abdu, innahu awwab. Tapi yang ni ulil aidi wal absar zikraddar. Maknanya Allah Ta'ala sifatkan mereka. Semua nabi-nabi ingat ke akhirat belaka. Tapi setiap nabi itu diberi gelaran ataupun fokus tentang mereka dengan suatu perkara yang cukup menarik. Baik para pelajar sekalian, kita belajar ilmu qiraat sikit. Dalam ayat ini, ayat 46 ni, Allah sebut bi khalisatin zikraddar. Zikraddar, bi khalisatin zikraddar. Ada 2 bacaan, 2 qiraat dan 2 makna. Baik, kita ambil qiraat yang pertama bil idhafah. Qiraat bi khalisati zikra. Tak ada tanwin. Bi khalisati zikraddar. Bil idhafah. Maksud dianya ai inna akhlasnahum. Kami beri kepada mereka itu keikhlasan dengan melakukan amalan-amalan untuk apa? Untuk akhirat. Zikr bi khalisati zikraddar. Maknanya mereka betul-betul ikhlas mengingati akhirat. Itu satu makna. Makna yang kedua, bi khalisati, tanpa tanwin, dipanggil idhafah. Bi khalisati zikraddar. Qila al-ma'na naza'allahu ma fi qulubihim min hubbid dunya wa zikriha. Ikhlasnya mereka ini Allah cabut, buang daripada hati mereka itu sifat cintakan dunia dan duduk ingat ke dunia. Allah jadikan hati mereka itu ikhlas, suci, bihubbil akhirati warraghbati fiha. Cinta akhirat dan sangat nak kepada pahala di akhirat, maka mereka zuhud di atas dunia. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, jamaah sekalian, bila orang ni ingat ke akhirat, dia akan zuhud dunia. Dia bukan tinggal dunia, tapi dia meninggalkan dunia. Kalau dia meninggal dunia, mati. Itu perbezaan di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Maknanya dunia tu mari dia ambil, tapi bukan duduk dalam hati. Dunia duduk dalam poket. Selamat. Bacaan yang kedua, tulis ni pelajar. Bacaan dengan tanwin. Macam yang kita baca sekarang ni. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar.
Maka kami jadikan mereka suci bersih. Tengok makna dianya, akhlasnahum, kami jadikan mereka itu suci dengan mengingati akhirat, ya'in annahum kanu yuzakirunan nas. Kerja mereka memperingatkan manusia, mengingatkan manusia ni kepada akhirat, mengajak manusia supaya beramal, melakukan ketaatan. Itu satu makna. Maknanya kalau kata bi khalisati zikra, dia tu, peribadi dia tu ingat ke akhirat. Bi khalisatin zikra, mereka berdakwah memperingatkan manusia kepada akhirat. Allahu Akbar. Tengok ayat ni. Yang kedua, makna yang kedua dalam bacaan tanwin, Allah jadikan mereka itu suci bersih hati mereka, ikhlas mata-mata kerana Allah. Dalam dakwah dia, dalam ibadat mereka, tidak ada sebarang nak tunjuk ke orang, sebarang riak, sebarang apa sajalah yang tidak ikhlas, tidak ada. Sebagaimana Allah Ta'ala puji mereka dalam surah Maryam ayat 50, waja'alna lahum lisana sidqin aliyya, kami jadikan mereka tu lidah yang benar, tinggi dia punya semangat. Apabila kita memahami makna inna akhlasnahum bi khalisatin zikradar, mereka ini orang yang suci jilah, bersih hatinya, tidak ada sebarang syirik, tidak ada sebarang riak, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat keraguan. Mereka beramal kerana Allah, mereka zuhud hidup di dunia, bukan kejar dunia, tapi mereka mengejar akhirat. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, ayatnya pendek tapi boleh diperdalamkan sikit. Kalau ayat panjang tak sempat. Ayat 47. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya. Allah kata Ibrahim, Ishaq, Yaqub, di sisi Allah Azza wa Jalla termasuk di kalangan orang yang dipilih. Wa min ibadihil akhyar, orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang terbaik. Orang yang terbaik, yang terpilih. Tak ada nabi-nabi, orang yang koman-koman, orang Kelantan kata orang kemaca, tak ada. Tak. Allah Ta'ala tak lantik orang yang tidak bagus, tapi Allah Ta'ala lantik mereka dari kalangan orang-orang yang hebat-hebat, orang yang ikhlas, orang yang kuat. Karena itu dalam CD yang lepas, ketika menceritakan Nabi Daud alaihissalam, kita kata Daud sakit, tapi taklah sampai menjijikkan. Sifat Nabi Ismatul Anbiya, Allah pelihara, Allah jaga. Allah jaga mereka daripada sifat-sifat yang tidak baik itu. Alhamdulillah. Itulah kelebihan para Nabi. Baik. Sekarang ni ada benda pelik. Allah sebut Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kalau nak tengok tertib anak dia, siapa dulu? Ismail dulu ke Ishaq dulu? Ismail. Sarah maknya dia orang maknya Ishaq tu mandu asalnya. Tapi kenapa terpisah Ismail daripada mereka? Patutnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Tapi dalam ayat ini Allah kata Ibrahim, Ishaq, Yaqub akhlasnahum ibadina, hamba-hamba kami yang ikhlas, 3 beranak. Kemudian Ismail mari dalam ayat lain 48. Kalau kita nak kira, kalau nak sebut anak beranak secara otak kita lah, sebelum kita tadabbur ayat, kita kata eloknya macam tu. Ibrahim, Ismail, Ishaq.
Macam mana, apa taujih, apa yang disebut oleh para ulama tafsir di dalam perbincangan ini. Barulah kita nampak susunan ayat Quran itu mukjizat daripada Allah, bukannya pakai tulis gitulah. Tengok ayat 48. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dhal kifl wa kullum minal akhyar. Wadhkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah wahai Muhammad peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli. Ada orang kata Zulkifli ke Zalkifli? Ada orang tanya dia tu. Dia nak buat nama anak ni Zulkifli. Tapi kenapa Tuhan sebut dalam Quran Zalkifli? Kenapa? Tengok dalam Quran tu. Zulkifli ke Zalkifli? Yang mana betul? Mana Zulkifli sini? Dia dalam ayat Quran ni kalau zu, za, zi. Zu dia boleh baca 3. Zu, za, zi. Tengok kepada susunan ayat. Macam Ismaila wal Yasa'a wa Zalkifli. Kalau Ismailu Zulkifli jadi. Kalau li Zilkifli. Dia itu dia panggil susunan. Itu orang kena belajar nahwu. Belajar bahasa Arab ini menarik, kan? Menarik. Baik. Allah kata apa di sini? Ingatlah 3 orang nabi, Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Wa kullum minal akhyar. Dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya, orang yang terpilih. 3 orang atas tadi pun akhyar, dan yang ni pun akhyar. Maknanya semua nabi itu baik-baik lah. Cuma kita nak pecahkan pemikiran kita tentang kenapa 3 orang disusun begini, 3 orang di atas. Baik para pelajar sekalian. Sebelum daripada ini, Allah susun lain. Tengok dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 86. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, semuanya kami lebihkan mereka itu daripada orang lain sebab dia mereka nabi. Dalam surah Al-Anbiya 85 Allah kata wa Ismaila wa Idris wa Zalkifli kullum minas sabirin. Semua mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Maka di sinilah kita akan bincangkan kenapa. Tengok, Ismail dia mari dengan Idris, dengan Zulkifli. Dalam ayat ini Ismail mari dengan siapa? Mari dengan Ilyasa. Lagi mari dengan Zulkifli. Sebab secara umum, sebelum saya masuk pada fawaid, nanti kita masuk dalam fawaid, laju sikit kita faham insya-Allah. Tengok Nabi Ibrahim 3 orang, Ismail 3 orang. Apa sebab? Mari kita pindah ke tajuk al-fawaid al-tarbawiyah yang dapat kita ambil. Tulis. Faedah yang pertama dalam ayat kita ni. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Siapa mereka? Ulil aidi wal absar. Dalam ayat ini Allah gambarkan apa? Gambarkan 3 orang ni, 3 orang nabi ni. Mereka mempunyai ulil aidi wal absar, mempunyai kekuatan dan juga mempunyai pandangan yang hebat.
ulil aidi wal absar. Mempunyai kekuatan, tulis itu, yutamakkanu min tablighihi, yang boleh menyebabkan mereka menyampaikan dakwah. Boleh menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam. Itu dia panggil menyebarkan Islam. Walizalika, ya, kemudian dia basar wal absar, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang agama. Ini dikatakan kriteria seorang pendakwah kena ada dua. Ilmu dengan kekuatan. Kalau tidak, sekali orang gertak, tak jadi dah. Lembek dah. Dia panggil koyak. Bahasa setakat kita duduk di PKP ni, timbul istilah pendakwah koyak. Mana koyak ni tak mantap dia punya kekuatan. Jadi Allah Ta'ala puji mereka dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mempunyai kekuatan dan juga ilmu. Baik. Apa hikmah Allah susun 3 orang ni? Sebab Ibrahim tu ayah, dan Ibrahim inilah mempunyai suhuf Ibrahim. Ada kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Ishak ada kitab. Tak ada kitab sendiri, kan? Dan juga Yakub ikut dua ni, Ishak dengan Yakub ikut pada ayah dia, ikut pada bapa dia. Dan mereka inilah menghidupkan sulalati Ibrahim, sulalah Bani Israel. Mana Bani Israel mari daripada ni, Ishak, Yakub, itu bagi pada Bani Israel. Jadi dia masuk sebab tu duduk setempat. Jadi dia dua ni ikut pada dakwah ayah dia Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jelaslah kepada kita. Maka para ulama mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, mana pentinglah sifat pendakwah ni kena ada 2 sifat. Yang kedua, wazkur ibadana, sampai kepada akhir ayat perbincangan ni, ayat kita hari ni. Yang bagi tulis itu, sepatutnya orang-orang yang baik, orang yang ada jasa, orang yang ada sumbangan dia kepada dakwah kepada agama ini diperingatkan. Diperingatkan. Sebab apa? Tanda. 2 sebab kita kena ingat kepada orang baik. Yang pertama, ihya zikri haula, supaya generasi kemudian datang dia kenal. Contohlah kita kata pondok Sungai Durian diasaskan oleh siapa? Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Jadi kita pun letaklah nama Dewan Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Dewan Syekh Daud. Sebab apa? Sebab Tuan Guru yang mengasaskan. Daripada tak ada kawasan ni dulu, tanah kebun getah je jadi pondok. Orang mari kemudian, siapa dia pengasas? Ni nama dia ni. Bila dia mati, apa jasa dia? Itu maknanya kita kena ingat. Yang kedua, faedah yang kedua, al-iqtida'u bihim. Kita nak ikut cara yang baik yang mereka buat. Maka kebaikan-kebaikan yang dibuat itu perlu dipuji, diperingatkan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kita dengan apa? Ingatkan kita dengan sifat Ibrahim. Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu umat. Anak-anak dia pula siapa? Ishak, Yakub, Ismail. Jadi mereka ni patutnya diingat nama-nama dia. Kita ni ada Nabi yang besar macam Musa berlawan dengan Fir'aun, orang kenal. Tapi kalau Ilyas, apa dia cerita dia? Tak banyak. Zulkifli tak banyak juga. Tapi kalau Nabi Ismail ada cerita. Ni sebuah buku yang kita usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Ini kena ada kitab ni. Kitab ni
kita dah sebut cerita bapa pembangunan Mekah. Siapa dia? Ismail. Setelah ayah dia mari tinggal di Mekah. Maknanya jasa Ismail itu besar. Lepas ni kita sebut. Maka disitulah kata di para ulama, faedah daripada faedah yang kedua ini, annaman an'amallahu alaihi bihazihi sifah. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia sifat berani, tegas, menjalankan dakwah, mempunyai ilmu, maka kita kena perkenalkan kepada orang supaya orang ikut. Oh, ni tokoh dakwah, ini ikon dakwah contohnya. Biar orang kata, oh kita nak ikut, kita kuat semangat juga. Itu jadi. Tapi ingat, kita dengan ulama ini dipuji, bukan dipuja. Faham tak? Ulama dipuji, bukan disucikan. Faham? Mana kebaikan yang dia buat, kita kena puji. Tapi kita kata oleh kerana dia ni ulama besar, dia ni tak usah, dia kita gelar dia wali ni, kita sucikan dia seolah-olah dia tu macam nabi yang maksum. La. Ni para pelajar kena ingat, ulama dipuji, ilmu dia diikuti, tapi jangan disucikan dia. Itu berbeza. Dia panggil taqdisul askhas. Ini perbuatan yang perbuatan yang apa? Perbuatan yang tidak baik. Sebab dia akan jadi hulu, jadi ta'assub, dan jadi macam-macam benda yang la yuhmadu uqbah. Kalau tidak, ramailah tokoh-tokoh atas dunia ni hilang sejarah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, walaupun Nabi yang tidak masyhur disebut juga dalam Quran sebahagian mereka, kan? Maka kita kenal melalui Al-Quranul Karim. Baik, faedah yang ketiga, Qauluhu ta'ala, inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar, ataupun inna akhlasnahum bi khalisati zikrad dar. Dalam ayat ini kata Allah Ta'ala sebut, kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab apa? Sifat mereka yang suci, jilah, murni, sentiasa memperingati akhirat. Jadi ayat ini kata ad-dar. Dar banyak makna. Makna rumah, dar, hadza dari. Dar dengan makna negeri. Tapi dengan sini dengan panggil ad-darul haqiqiyah. Negeri yang hakiki. Apa dia negeri yang hakiki itu? Negeri yang abadi, yang kita akan kekal di sana nanti, iaitu dia panggil akhirat. Dunia ini bukan negeri tempat tinggal. Tulis untuk belajar. Dunia bukan negeri tempat tinggal, tetapi negeri tempat meninggal. Faham? Apa dia maksud dia? Dunia ni bukan negeri tempat tinggal yang kekal, tapi adalah merupakan negeri tempat meninggal. Artinya kita meninggalkan perkara yang baik, kita akan pergi. Yang tinggalnya ibadat-ibadat kita, kebaikan yang kita buat, kebajikan yang kita lakukan, orang akan kenang. Allah Ta'ala akan beri pahala. Itu dia panggil negeri tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang kekal. Maka dalam faedah ini Allah kata khalis. Bila oleh kerana mereka itu ikhlas, suci, murni, mereka menjadi wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Mereka jadi orang yang terpilih di kalangan kita. Kata di ulama tadabbur ayat ni, ayat 47, tulis ayat 47 ini menjadi dalil ismatul anbiya. Allah Ta'ala pelihara nabi-nabi daripada melakukan benda tak baik. Allah jaga. Sebab Allah Ta'ala kata akhyar, mereka ni mustafaina, al-akhyar, terpilih, terbaik. Takkanlah orang baik jadi tak baik lah. Maka kebaikan itu duduk di pada mana? Duduk di para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang keempat. Balik semula kepada ayat atas kita. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq, Yaqub.
Kenapa disebut 3 orang ini? Zikru haula'i tsalasa. Dia panggil zikru iqtida' wa intisa'i bihim. Allah suruh kita ikut mereka. Ikut. Yang pertama Ibrahim. Siapa dia Ibrahim? Ibrahim ini terkenal dengan seorang tokoh yang sabar, berani berdepan dengan kaum dia. Sampai ke mana? Sampai dicampak dalam api. Ibrahim tak lari. Kata orang tak koyak Ibrahim, tak goyah dia punya dakwah. Lawan terus. Kita pun kalau kita dah pilih jalan ni, jalan menyebarkan sunnah Nabi, apa jadi lawan. Kalau setakat orang nak senarai, nak buat tuduhan, hanya senarai lah. Kita jumpa di akhirat. Atas dunia ni, kalau kita lawan pun tak jadi apa. Nak lawan pun tak sudah. Musim-musim zaman kita sekarang dia panggil zaman media sosial ni, tak sudah. Kita lawan ni orang entah begini, jadi kita kata kita jumpa di akhirat. Jadi kalau setakat orang nak senarai, saya kata silakanlah. Ada jemaah tanya apa cerita senarai ni, kita kata tak apa. Kita kata kita jumpa di akhirat. Baik. Kita nak iqtida, nak ikut siapa? Ikut Nabi-Nabi alaihi wasallam. Ibrahim sabar. Bukan sahaja sabar, diuji lagi. Dapat Ismail, kita jauh di Mekah. Cerita Mekah kita ada. Ismail besar, sembelih. Banyak ujian. Kita tak boleh sembelih anak, kita boleh sembelih nafsu kita. Anak tak boleh dah, tak ada. Itu untuk Ibrahim je cerita dia. Baik, Ishak, Yaqub ni kenapa pula? Oleh kerana disebut nama ayah dia, nama datuk dia, maka disebut 2 sekali anak dia, sebab mereka ini juga mempunyai kelebihan di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan risalah. Tapi tak samalah 2 nabi ni nak banding dengan Ibrahim. Tak apa. Oleh kerana mereka tidak setara Ibrahim, disebut sekali sebagai anak dan cucu yang ikut ayah. Kita pun ayah kita kuat mengajar, kuat dakwah. Tapi kita nak ikut dia tak boleh, tapi bolehlah disenaraikan sekali. Tugas ayah dia ni setelah ayah dia mati disambung oleh anak dia. Itu. Tapi tak sama. Ayah dulu kuat, anak slow-slow, pelan-pelan kata orang. Boleh. Itu sebab Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Ismail diletak jauh? Sabar, kejap lagi kita jawab. Dia akan jawab nanti kenapa Ismail dipisahkan dalam ayat ini daripada ayah dia. 2 orang itu ikut ayah dia. Sebab 2 orang itu tak sama level dia dengan Ismail. Maka Allah puji mereka 3 orang ni, ulil aidi wal absar, mempunyai kekuatan dan pandangan. Jawab dianya kerana mereka ni kuat beramal soleh, kuat beramal, kuat berdakwah, kuat berdepan dengan kaum dia, maka dia panggil ulil aidi wal absar. Baiklah, yang terakhir para pelajar sekalian, yang kelima, ayat yang terakhir, wazkur Ismail wal yasa'a wazal kifli wa kullum minal akhyar. 3 orang ni pula. Jadi Ismail, oleh kerana dia ni ada tokoh tersendiri. Tanda pelajar, kenapa dia dipisah daripada ayah dia? Dia kata Ismail fusila zikruhu an zikri abihi wa akhihi lil ish'ari bi araqatihi fi sabri. Ismail, oleh kerana dia sendiri itu tokoh apa? Daripada kecil dipisah daripada bapa. Sabar dia dengan mak dia. Apa nama mak dia? Mak Ismail nama apa? Hajar. Maknya lain Ishak, nama dia Sarah. Jangan tukar. Ismail sabar. Waktu dia dah mula remaja, ayah dia mari nak sembelih dia pula. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kamu akan dapati aku ni orang sabar. Masya Allah, orang soleh. Maka oleh kerana Ismail itu sendiri, ketokohan dia, kesabaran dia yang luar biasa, maka
Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia berasingan, kita kata tak apa. Sebagaimana kata di ahli sejarah, bukanlah seorang yang hebat itu orang yang boleh berkata kana abi, ayah saya gini. Nah, tapi orang yang hebat itu bila dia kata inilah saya. Faham? Manakala kita kata ayah kita hebat, kita tak tahu lagi. Mengaji pun malas. Nah, tapi kalau kita boleh tonjolkan inilah saya, mana kehebatan tu saya sendiri. Maka Nabi Ismail ni, dia sendiri itu orang yang hebat. Dia sendiri itu seorang yang punya kesabaran, maka dia sendiri itu menjadi ikon, menjadi tokoh untuk diperbayangkan. Yang kedua, sebab yang kedua, Ismail jad al-ummat al-arabiyah. Orang bangsa Arab ni mari melalui jalur Ismail. Mari daripada lorong Ismail. Dia ni Abu al-Adnaniyin. Dia kabilah Adnan. Tok kepada sebelah ibu dia pula, Jadulil Ummi. Jadi maknanya Ummul al-Adnaniyin itu mari daripada Qahtaniyin. Sebab Nabi Ismail dia kahwin dengan wanita daripada Jurhum. Baca dalam buku Mekah lah, nak dengar cerita panjang. Maka diputuskan cerita dia daripada Ibrahim, sebab dia sendiri satu kabilah lain dan dia telah mengasaskan satu kabilah Al-Arab, bangsa Arab di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sesuai sangatlah Nabi Ismail itu disebut seorang diri dan pengikut dia pula berapa orang. Tengok pengikut dia. Dalam ayat ini disebut Ilyasa dengan Zulkifli. Dalam ayat lain yang kita baca tadi, berapa lagi sebut? Berapa dah tadi? Yang disebut bersama dengan Ismail, beberapa orang lagi tadi. Yang pentingnya nabi-nabi yang tidak masyhur, yang tidak ada kitab sendiri, maka disebut sekali dengan Ismail. Ismail sebab apa? Jawab dianya, ada satu kesenian yang cukup dalam. Selepas daripada Ismail disebut Ilyasa dan disebut Zulkifli. Dia kata Ilyasa ni dalam Bani Israel seperti Ismail dalam Bani Ibrahim. Ismail dalam anak-anak Nabi Ibrahim, Ismail bawa satu kabilah yang besar, kabilah Arab. Dia kata Ilyasa juga dalam Bani Israel seperti kedudukan Ismail dalam Bani Ibrahim. Kenapa disebut Zulkifli? Sebab Zulkifli ini sama dengan Ismail dalam bidang kesabaran, dalam bidang sabar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Semua mereka dari kalangan orang yang sabar. Itulah rahsia kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala pisahkan di antara Ibrahim dengan Ismail. Ismail tokoh yang tersendiri, yang dia tidak berhajat kepada nak bertongkat kepada siapa? Kepada ayah dia Ibrahim. Tapi itulah kedudukan para nabi. Kita kata alhamdulillah, tamatlah kisah kita ayat 45 hingga 48. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung ayat 49 dalam jalsah kita yang akan datang. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.